Salam and hi guys. So hari ini kita akan membincangkan mengenai embryonic development after implantation. Selepas berlakunya implantation, ada 3 perkara yang utama akan berlaku kepada embryo kita. Yang pertama sekali adalah gastrulation. So apakah gastrulation ini? Gastrulation ini can be defined as a process which blastocysts become a 3-layered embryo. Di mana blastocysts kita tadi akan menjadi 3 layered embryo. So apa maksud 3 layered embryo ni? 3 layer embryo ni dia akan bentuk 3 lapisan yang berlainan. Dia akan differentiation. Okey, dia akan undergo differentiation di mana apa yang akan berlaku adalah dia berlaku selepas implantation of blastocyst. So, dia akan membentuk 3 layer embryo kita yang kita panggil sebagai ectoderm, mesoderm dan endoderm. So, ecto, meso dan endo. So, endo bahagian dalam, meso bahagian tengah dan ecto bahagian luar. Okey. So, apa yang berlaku adalah ini penting untuk berlakunya proses yang kita akan bincangkan untuk penghasilan organ selepas ini. Okay, so the germ cell will form the tissue and different organ. So kita kena ingat tiga layer of embryo ini akan membentuk organ dan tisu yang berbeza yang kita akan bincangkan pada step gastrulation later on. Okay, so gastrulation involve the growth and interaction beside the cell division. So dia akan involve pembesaran dan interaction selain daripada cell division. Dan ini 3 layer embryo ini kita panggil sebagai grastula. Grastula. Okey, seterusnya dia akan mengalami proses yang kita panggil sebagai neurulation. So proses neurulation ini kita definekan dalam bahasa yang lebih English dulu. Neurulation is refer to development of the dorsal nerve cord. So maksud dia ni adalah kita nak develop kita punya nerve cord. Nerve cord kita ini terletak di tulang belakang kita yang kita panggil sebagai central nerve system. Okey, so dia ni sebenarnya berasal kita kena kata ada lengkungan yang saya akan bincangkan selepas ini yang di mana dia terbentuk selepas wujudnya 3 layers of germ yang kita bincangkan sebelum ini. Okey, so apa yang berlaku adalah bila kita dah ada 3 layer germ tu, dia akan dilipat. Okey, di mana kita punya neural plate akan start untuk being fold yang dibentuk jadi neural groove, dan bila neural groove itu dia akan terlipat lagi, dia menjadi neural crest, dan neural crest kita tertutup, dia menjadi neural tube. So neural tube ini dia adalah dorsal hollow nerve cord, maksudnya dia mempunyai satu kata lubang khas untuk kita punya central nerve system. Okey, ini adalah pembentukan central nerve system kita sejak daripada kita embryo lagi. Okey, dan last but not least, proses yang berlaku adalah organogenesis. So organogenesis ini can be defined as a process of organ formation, proses penghasilan organ, di mana kita akan undergo differentiation untuk 3 germ layers tu, ectoderm, mesoderm dan endoderm, di mana dia akan build the specific structure such as nerve system, digestive system, circulatory system dan lain-lain. So ectoderm, mesoderm dan endoderm ini akan menjadi lebih spesifik. Okey, so daripada germ cell ini dia akan membentuk kepada sel-sel yang spesifik. Okey, contohnya ectoderm ini dia terlibat dari segi kulit, kita punya lining of mouth and anus, mata, nerve system, enamel of tooth dan kita punya pituitary gland. Mesoderm ni dekat bahagian tengah-tengah. Contoh dia adalah notochord, skeletal, tulang, muscle, lepas tu kita punya muscle bahagian dalaman, kita punya tempat circulatory system, sistem pernafasan dan sebagainya. Endoderm dia melibatkan epithelial lining of the chest tract, kita punya utera, urinary bladder, reproductive system, liver, pancreas dan sebagainya. So kalau kamu nampak ni ectoderm, mesoderm dan endoderm ini, kita boleh bezakan daripada segi lokasi dia. Okey, so germ cell ini akan terbentuk dan dia akan membentuk sel yang berbeza ikut kepada kedudukan sel tersebut. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.